diazab dalam kubur. Ya, kita tidak akan buat dosa yang menyebabkan diazab dalam kubur. Kemudian wa yu'ta kitabahu biyamini, nanti di padang mahsyar dia akan diberi kitab catatan amalan dia dengan tangan kanan. Kalau ambil tangan kanan memang sah, ini tanda dia ahli syurga. Jangan ambil dengan tangan kiri, itu dah pertanda dia ahli neraka, na'udzubillah. Kemudian dia akan apa? Yamurru ala sirat kal barqil khatif, dan nanti malaikat akan bawa dia melalui siratal mustaqim bagaikan al-barqil khatif, bagaikan kilat yang memancar. Kilat orang panggil apa? Kilat apa? Sap gitu, kilat menyambar. Macam kilat yang menyambar. Maknanya dia akan berjalan laju atas siratal mustaqim yang disebutkan dalam hadis-hadis, tajamnya seperti mata pedang, halusnya seperti rambut dibelah 7. Rambut belah 7 mana boleh kan? Kita ikut akal kita lah. Tapi kan boleh. Itu kan hak Allah Ta'ala. Perkara-perkara akhirat ni masuk saja dalam kubur, perkiraan kita tidak ada lagi ikut perkiraan akal di dunia. Semua hukum sudah berpindah pada hukum akhirat, hukum mahsyar, bukan lagi hukum ikut akal manusia di dunia. Okay, nah? Tak usah tunggu masuk kubur alam akhirat. Di dunia ni, di alam dunia ni pun lagi dah ada tempat-tempat kita tak boleh dah ikut hukum dunia, hukum atas bumi. Naik atas angkasa, boleh ikut hukum atas bumi? Tak boleh. Naik atas angkasa, lagi naik, lagi tak ada udara, boleh buat sardin gitu saja. Tak apa-apa. Naik udara, kena bawa tong udara. Itu dah bukan hukum atas bumi. Jadi apa nak heran kalau kata di sana hukumnya begitu, keadaannya begitu. Jangan tak percaya. Yang menyebabkan kita percaya adalah keyakinan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Keyakinan kita kepada benarnya apa yang diceritakan oleh Nabi SAW. Dan yang keenamnya, yuhsyaru ma'an nabiyyin, dia akan dihimpunkan bersama nabi-nabi. Mudah-mudahan kita akan dapat duduk bersama Nabi, duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kita di dunia ini suka salat berjamaah ramai-ramai, suka duduk dalam majlis ilmu, suka dengar kalam Allah, kalam Nabi, dan berusaha mentaati kalam Allah, kalam Nabi. Maka kita akan yuhsyaru ma'an nabiyyin, akan dihimpunkan bersama para nabi. Wa bana lahu baitan fil jannah min yaqutatin hamra lahu arba'una baban, dan akan dibuatkan rumah istana di syurga daripada yakut, batu yakut merah. Allah cantiknya batu yakut merah. Dan ada 40 pintu. Waduh, besarnya rumah. 40 pintu istana dia. Itu bagi orang yang begitu. Maknanya ini nak menggambarkan nikmat syurga akan dapat disediakan untuk dia. Masya Allah. Mudah-mudahan begitulah, ya. Mudah-mudahan kita dengan itu kita akan menyebabkan dorongan untuk kita supaya terus berada dalam suasana situasi yang macam kita ada hari ini. Dan kita cuba bawa lagi keluarga kita, kawan rakan kita, ramai-ramai mendengarkan kalam Allah. Sebab ini saja antara lain yang disebutkan tadi, dipelihara oleh Allah. Rezekinya hanya akan daripada rezeki yang halal. Saya nak sebutlah, saya kena sebutlah, minta maaf lah, no? Minta maaf lah nak kena sebut. Kalau saya tak sebut, takut Allah tanya saya ke akhirat nanti. Saya takut ke Allah tanya apa saya, pasal apa kamu wahai Fauzia dulu di dunia kamu tak habaq pasal apa? Orang yang diberi ilmu agama ni, mengaji ilmu agama ni, dia kena tanya dulu, dia kena soal dulu. Kalau kena azab pun orang ni kena dulu. Kalau dia tak habaq betul,
Jadi nak habaklah rezeki haram ni kiri kanan lah ni. Contoh rezeki haram lah ya, saya nak habak lah ya. Rasuah ni rezeki haram. Rasuah ni boleh jadi saya dah sebut juga, tapi tak berapa nak jelas. Ada lagi mungkin yang tak berapa nak faham ya. Rasuah ni pemberian yang mensyaratkan sesuatu pulangan kepada pemberi. Rasuah. Nabi SAW kata, selama mana dia berbentuk hadiah, ambillah. Tapi bila pemberian itu bertukar menjadi rasuah, haram dia. Ar-rashi, orang yang memberi rasuah. Al-murtashi, orang yang menerima rasuah. Wariswa, iaitu orang yang menguruskan rasuah. Semua tiga-tiga golongan ini, orang yang beri rasuah, orang yang terima rasuah, dan orang yang menguruskan rasuah, semuanya masuk neraka. Sama hukumnya. Jadi sekarang ni banyak sangat budaya rasuah. Rakyat tak tahu. Rakyat kata bila diberi kena terima, kena ikut janji yang disuruh. Dia kata kalau beri, terima duit ni, pilihlah aku. Macam dalam iklan TV Hijrah. Tapi iklan TV Hijrah saja yang bagi tu, itu pun lah ni tak ada iklan tu. Dilarang ke apa ke tak tahulah. Kita main jamu 2 orang nak minta undi jadi jawatankuasa masjid. Mai aku belanja nasi lemak. Mai makan nasi aku bayar. Tapi malam ni kau sokonglah aku nak jadi jawatankuasa masjid. Mail, engkau nak belanja aku nasi lemak, engkau nak suruh aku sokong kau. Itu rasuah. Nasi lemak sikit ke banyak ke, itu rasuah, kata si Mail lah, kata kawan dia. Ada tak ikuti tak iklan tu, TV Hijrah. TV Hijrah saja yang buat. Itu pun dah tak ada dah sikit masa ni. Tak tahu kalau kot saya tak ikuti TV kan. Sikit ke banyak ke, kalau pemberian mensyaratkan satu pulangan kepada pemberi, itu rasuah. Jadi sekarang ni budaya rasuah begitu meluas dalam masyarakat. Saya kesian dekat orang kampung yang terseret dalam rasuah, sedangkan dia tak tahu. Dan tak tahu tidak menghapuskan dosa. Jahil tidak menggugurkan dosa. Sebab itu, satu cara nak mengelakkan supaya jangan jadi rasuah, ambil tapi jangan buat apa yang dia suruh. Tak adalah jadi rasuah. Ini dak, buatlah, ikutlah, taatlah. Kalau kita bagi tahu, dia kata satgi kita mungkin janji pula ustazah. Kalau tak buat macam mana hak dia suruh, kita dah ambil duit dia, nanti mungkin janji pula. Apa jawabnya? Janji tu, siapa yang berjanji? Kita diminta berjanji dan kita tak mau berjanji. Janji ni kalau kita kata ya, jangan kata ya lah. Awak bagi, saya tak minta duit ni. Awak bagi kan? Bagi, terima. Sebab awak banyak duit, awak memang patut bersedekah. Awak banyak duit beribu-ribu, berlambak-lambak, berjuta-juta. Awak nak bersedekah. Saya orang miskin, orang rakyat, memang berhajat kepada duit. Awak nak bagi, saya terimalah. Tapi awak janji, suruh saya berjanji, saya tak nak berjanji. Kalau awak tak nak janji, awak tak dapat. Itu menunjukkan betul-betul rasuah. Kalau awak tak mau ikut macam mana saya kata, awak tak dapat. Tak dapat pun tak apalah. Tapi sebab kita nak, maka itu jadi rasuah. Takut dia masuk dalam perut, jadi makanan, jadi darah daging. Daging kita, darah kita jadi haram. Nak cuci macam mana? Akan dicuci dalam neraka, akan dibakar dalam neraka.
Tak takut ke? Tolong habak pi lah, tolong habak lah. Cahabak pi, cahabak mai. Awak yang lah teruk sangat lah kita ni, ya Allah. Tak cerdik-cerdik. Susah hati saya, tak cerdik-cerdik. Tapi saya dah habak nah. Di hadapan Allah nanti di padang mahsyar, jangan dakwa saya. Di padang mahsyar nanti orang akan dakwa dakwi. Seorang isteri, seorang anak, dia akan dakwa bapa dia. Kalau si bapa ni baik, ahli masjid, sembahyang tak tinggal, tetapi si anak tak taat, si isteri tak taat, tak tutup aurat, di mahsyar nanti, bila si bapa nak masuk syurga, nak pergi jalan syurga, anak dengan isteri akan terpa dia, tarik dia dengan mengatakan, ya Allah, ini suami aku, kami tak mau masuk neraka tanpa dia. Dia kata, bukan, aku tak kenal kamu semua, tak ada aku tak nak masuk syurga dah ni, kamu siapa? Jangan buat tak kenal. Kata dia pura-pura tak kenal anak bini dia. Kenapa dulu masa di dunia kamu biarkan kami tak taat pada agama? Orang agama macam saya pun, orang yang mengaji agama macam saya ni pun macam tu juga. Kalau saya biarkan orang kiri kanan ni, saya nak masuk syurga. Orang kiri kanan ni yang jahil, yang tak sembahyang, yang tak apa, yang kita tak tegur ni, yang makan rasuah kita tak habaq ni, dia akan kekau saya. Dia bergantung kat saya. Dia kata, ya Allah, dia ni dulu mengaji agama sorang-sorang dia baik. Aku tak nak dia masuk syurga. Aku nak heret dia masuk neraka sama kami. Sebab dia biar kami dulu kat dunia. Allah kata, bawa dia, wudu masuk dalam. Na'udzubillah. Sebab tu saya tak mau. Saya tak mau masuk neraka. Tak maulah, takutlah saya. Sebab itu saya habaklah. Cubi habaklah. Cahabak mai, tolonglah. Berhentikanlah rasuah ni. Tolonglah berhentikan rasuah ni. Takut. Hancur umat. Hancur negara. Ini bala Allah ni. Habis bila no? Saya ingat saya tutup dah. Tutup buku dah. Tutup dah. Tak berhabak lah. Banyak lagi benda lain kita nak baca. Tapi sebab masih lagi cerita rasuah ni datang kat saya. Cerita rasuah ni datang kat saya. La ilaha illallah. Macam mana ni? Jadi tolong saya serahkan amanah ilmu, memberitahu orang ramai kepada ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak. Tolong habaq pihadap, habaq mai pada orang lain, supaya kita terlepas daripada rasuah ini yang menyebabkan daging darah kita ini jadi tumbuh daripada haram dan akan dicuci dengan dibakar dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Dan satu lagi yang saya rasa saya nak baca juga di sini, walaupun saya dah baca dah di Masjid Kanga, saya baca juga, tapi saya ingat saya nak kena baca juga di sini untuk mudah-mudahanlah kita tak termasuk dalam orang-orang di akhir zaman yang menerima 3 jenis bala daripada Allah. Saya nak bacakan hadis Nabi SAW daripada kitab Mukasyafatul Asrari, Mukasyafatul Asrar. Nabi SAW menyebutkan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalihimullahu bi salasi baliyatin ulaha yarfa'ul barakah min kasbihim wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima wasalisah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ini juga disebutkan sebagai hadis sahih, ya. Apa maknanya? Nabi SAW memperingatkan kita yang di akhir zaman ini. Nabi kata akan datang satu zaman atas umatku. Maknanya akhir zaman atas umatku. Mereka itu yafirruna minal ulama. Mereka menjauhkan diri dari ulama. Mereka
asal makna farra yafiruni, lari dari ulama ni maknanya menjauhkan diri dari ulama. Wal fuqaha, dan ahli fiqh ni ahli agama. Fayabtalihimullah, maka orang ini akan diberi bala oleh Allah dengan 3 jenis bala. Saya baca dah di Masjid Kanga. Jadi siapa-siapa yang dah dengar tu, saya harap ambil kepahaman ini sehingga boleh bercakap pada orang lain. Ilmu ni sekali dengar baru nak nampak, baru nak faham, baru 2 kali dengar masuk dalam kepala, 3 kali dengar masuk dalam hati, 4 kali dengar baru boleh nak cakap dengan orang. 5 kali dengar baru berasa betul aku dapat ilmu ni. Ilmu ni bila kita bagi kat orang, baru dia dapat kat kita balik. Kalau tak kat dengar untuk diri kita sendiri pun tak masuk. Tak percaya balik nanti dengar sekali, balik nanti Ustazah kata apa tadi ya? Tak, dia kata apa? Dia tak. Hari ni baca sedap hadis orang ni. Sedap hadis hari ni baca. Apa dia? Tak, apa dia tu? Jadi tak maulah macam tu. Mengaji atas angin tak maulah, no. Saya dah baca dah di Masjid Kanga. Mereka-mereka yang dah dengar di Masjid Kanga mesti masukkan dalam hati dan boleh bercakap pada orang lain, boleh sampaikan pada orang lain. Okey. Akan datang satu zaman atas umatku. Saya rasa inilah zaman kita ni lah. Apa dia? Mereka lari dari ulama dan fuqaha. Lari maknanya tak suka ulama, tak suka fuqaha. Maka Allah akan beri bala mereka dengan 3 jenis bala. Ulaha yang pertama, yarfa'ul barakah min kasbihim, diangkatkan keberkatan daripada usaha mereka, daripada amalan mereka. Tak ada keberkatan, tak berkat. Buat apa-apa tak mau nak ingat, baca-baca tak mau nak faham, buat macam-macam tak menjadi. Macam itulah. Ada anak-anak tak mau semayang, ada suami-suami gitu gini. Alah, macam-macam lah. Nyusah aja hati kita, tak berkat. Tak ada ketenangan, tak ada keberkatan ni, tak ada ketenangan dalam hati. Ada je masalah. Tu antara. Gaji banyak tapi tak cukup-cukup. Gaji banyak tapi habis gitu aja. Apa yang nampak tak tahu. Sedekah tak banyak, apa tak banyak. Baca Quran, baca tak. Banyak contoh tak berkat ni, kita sendiri boleh tahulah. Okey nah. Kemudian apa tadi? Yang kedua, Allah akan beri kuasa ke atas mereka oleh sultan yang zalim. Sultan ni kuasa yang